Mari kita masuk dalam doa sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 在我们还没有读思想主的话之前，我们再来一次进入祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika hari ini Engkau boleh mengizinkan kami datang di hadapan-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你，若今天你还允许我们来到你的面前来敬拜你， Sehingga setidaknya kami boleh menyadari di dalam situasi apapun, 我们也在我们所处的情况之下，我们也知道 tetap ada suara-Mu yang selalu menyapa kami. 都有你的话来跟我们说， Sehingga setiap kami, kondisi apapun saat ini yang kami sedang alami, 虽然我们每个人正处在任何的情况之下， hendaknya kami boleh menundukkan diri kami di hadapan firman-Mu sekali lagi. 好让我们再次的在你的话语之下，我们降服自己。 Karena tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin bisa dikuatkan atau diarahkan. 因为若没有你的话语的话，我们不可能被坚固，也不可能被引导。 Karena itu kami mohon pimpinan-Mu bagi setiap kami. 所以主啊，我们求你来引导我们每一个人， Terutama bagi kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan pada hari ini. 尤其你两位仆人今天早上要来传讲、传译你的道。 Berbicaralah melalui kami berdua 主啊，求你向我们两位仆人说话， dan bukakan hati setiap kami untuk mengerti firman-Mu. 也敞开我们每个人的心，好让我们可以明白主的道。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan 主啊，这是我们的祷告祈求， di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 奉主耶稣的名，阿门。 Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu buah tema yang kita lanjutkan dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. 今天早上我们来思想一个主题，就是也是在这个哈巴谷书第3章17到19节。 Kita akan sama-sama memperhatikan bagaimana Habakuk pada akhirnya menutup kitab ini 我们来看这个哈巴谷先知，他是如何在这个哈巴谷书做一个总结。 dengan menyerukan pengakuan iman dia dan dia bersukacita meskipun dia di dalam penderitaan. 他宣告了他的这个信心，并且他在患难中、在困苦中仍然能喜乐。 Kita akan fokus di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-18. 我们把我们焦点放在17、18节。 Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 16 nanti ditutup di dalam ayat 19. 但是我会从16节读到19节。 Kita akan melihat secara keseluruhan dari Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. 我们来看哈巴谷书第3章16到19节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti kita akan sama-sama baca dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼语来诵读，接下来再用华语诵读。 Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19 demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. 哈巴谷书第3章16到19节，我听见耶和华的声音，身体战惊，嘴唇发颤，骨中朽烂。我在所立之处战惊，我只可安静等候灾难之日临到，犯境之民上来。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中结了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢喜，因救我的上帝喜乐。主耶和华是我的力量，又使我稳行在高处。 Kita melihat sekali lagi, kita mengingat kita sudah membahas Habakuk dari minggu ke minggu. 我们在这个几周内已经在讨论这个哈巴谷书了，我们再来看一遍。
Bagaimana Habakuk mengawali kitabnya dengan berargumentasi kepada Tuhan? 哈巴谷先知呢，在一开始的时候，他以上帝来这个争论。 Tapi di dalam akhir kitabnya, dia menutup dengan bagaimana dia mengakui iman dia di hadapan Tuhan. 但是在这个哈巴谷书第3章最后的时候呢，他做一个总结，他是如何的来荣耀主的名。 Bahkan di dalam ayat 17 dan 18 kita melihat Habakuk bersukacita meskipun di tengah kesusahan. 在17节那边，我们看到哈巴谷先知虽然处在这个困难当中，他还是仍然存有一个喜乐的心。 Kita akan sama-sama melihat bagaimana mungkin orang yang sedang susah dan menderita bisa mengatakan dia bersukacita. 我们来看，怎能一个处在困难当中的人，他仍然可以有一颗喜乐的心呢？ Apakah itu berarti kita diajarkan sebagai orang Kristen kita itu harus menipu diri karena iman? 是不是我们基督徒在教导我们要欺骗我们自己的信心吗？ Meskipun di tengah penderitaan, termasuk saat ini seperti kita yang masuk di dalam situasi pandemi. 虽然在这个困苦当中，就像我们现在处在这个疫情当中， Bukankah itu sangat tidak wajar jika kita mengatakan saya bersukacita di tengah pandemi? 岂不是很不正常吗？如果我们在这疫情当中，我们说我们在这个疫情当中很喜乐。 Bagaimana kita bisa belajar pengakuan iman yang jujur dari seorang seperti Habakuk? 我们如何在这个哈巴谷先知在他诚实的来表扬、宣告他的信心学习呢？ Karena itu kita akan melihat, saya akan pinjam di ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ayat ke-16 untuk membuka bagaimana Habakuk bisa bersukacita. 我们来探讨一下这个16节那边，他如何能在这个困难当中存有一个喜乐的心。 Di dalam ayat 16 saya akan membagi dua bagian, yaitu 16a dan 16b. 在这个16节，我分成这个2段。 Bagaimana Habakuk bisa bersukacita karena dia awali dengan 16a, yaitu takut akan Tuhan. 哈巴谷是为什么会喜乐呢？所以他在16节那边一开始他说：“我听见耶和华的声音。” Dikatakan di dalam ayat 16a seperti demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. 在16节这个前半段，哈巴谷说：“我听见耶和华的声音，身体战兢，嘴唇发战，骨中朽烂。我在所立之处战兢。” Di dalam pengakuan imannya, Habakuk mengakui yang di awal pengakuan dia. 在这个哈巴谷在他宣告他信心的时候， Yaitu bagaimana dia takut akan Tuhan, gemetar karena mendengar kebesaran Tuhan. 他因为听见耶和华的声音，身体而战兢。 Pertanyaan bagi setiap kita, apa itu takut akan Tuhan? 我们就会问说，所谓的这个战兢、敬畏耶和华是什么意思呢？ Saya percaya ada banyak sekali ketakutan dalam setiap kita sebagai manusia. 我相信，身为人类，在我们心中有许多的那种惧怕。 Kita takut sakit, terutama di Jakarta kita takut banjir. 我们害怕生病，尤其在雅加达，我们也害怕这个淹水。 Dan ketakutan yang paling besar yang menghantui kita yaitu takut mati. 最大的惧怕就是我们怕死。 Apa itu takut? Akan kematian, setan, dan termasuk takut akan Tuhan. 所谓的这个对疾病、对魔鬼的惧怕，还有这个敬畏、惧怕耶和华是什么意思呢？ Menurut saya, setidaknya ketika kita mengatakan kita takut akan sesuatu, 对于我来说，当我们说对某件事情惧怕的时候， berarti ada satu pengakuan bahwa saya sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. 这是表明我们正在面对比我们更大的事。 Ketika saya mengatakan takut banjir, karena saya sadar saya tidak sanggup mengendalikan kondisi itu. 当我说我害怕淹水，因为我不能控制这个淹水。
Saya sudah menjaga kebersihan, tapi banjir masih tetap bisa datang menimpa saya. 我已经照顾好这个环境的这个清洁，但是这个淹水仍然来到。 Termasuk ketika kita mengatakan takut mati. 也是包括当我们说害怕死亡的时候， Karena kita sadar kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. 因为我们清楚知道我们正在面对一件事是我们无法控制的。 Saya mau jaga kesehatan seperti apapun, saya bisa mati kapanpun. 我虽然是怎样已经照顾好我的身体的健康，但是我仍然随时都会面临死亡。 Istri saya suka mengatakan pada saya, kamu tuh jarang olahraga, nanti cepat mati. 我的妻子常对我说：“你很少运动，你会很快死的。” Saya bilang sama dia, banyak orang olahraga pulang langsung mati. 我对他说：“有许多人常常运动，回到家就这样死了。 Bukan berarti olahraga tidak baik. 不表示说运动不好， Tapi kita sadar kita tidak sanggup mengendalikan, kita mau hidup terus, tidak mau mati. 但是我们很清楚知道，我们无法控制，我们要一直活下去不死。 Dan itu yang dimaksud takut akan Tuhan. 那这个所谓的敬畏上帝， Yaitu kita sadar kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. 这表示我们正在面对一个比我们更大的事。 Dan dalam hal ini kita sadar kita berhadapan dengan pribadi yang agung. 在这件事情上，我们清楚知道，我们正在面对一个伟大的位格， Yang kita tidak sanggup kendalikan, di mana dia jauh lebih berkuasa dari setiap kita. 是我们无法控制的，因为它比我们每一个人都有能力。 Itu arti takut akan Tuhan. 这就是所谓的敬畏上帝。 Dan Habakuk mengatakan ketika dia mendengar akan pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan, 所以当哈巴谷先知他说他听到耶和华的声音和他的作为的时候， sekarang dia gemetar ketakutan. 现在他的身体战兢发抖。 Dengan kata lain, ketika dia mendengar pekerjaan Tuhan yang agung itu, 换一句话说，当他听到上帝那伟大的作为的时候， dia sadar dia tidak sanggup mengendalikan kondisi Tuhan, tapi dia hanya bisa tunduk gemetar di hadapan Tuhan. 他清楚知道他无法控制上帝的作为，他只能在主的面前降服顺服上帝。 Ini langkah awal ketika kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan. 这就是我们的信心的第一步。我们说，我们对主充满信心。 Apakah orang Kristen ketika mengatakan saya beriman kepada Tuhan, itu berarti saya takut akan Tuhan? 是不是当我们身为基督徒，我们说敬畏主的时候呢，我们是表示我们顺服我们的主呢？ Bukankah banyak kita jumpai orang Kristen yang cinta Tuhan tapi kurang takut akan Tuhan? 岂不是我们发现有许多的基督徒，他们口中说爱主，但是他们却缺乏敬畏主的心。 Dia melayani Tuhan, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh menganggap Tuhan itu pribadi yang agung. 他来侍奉主，但是在他心里面，他却没有承认主是伟大的主。 Karena itu dia melayani Tuhan, tapi seringkali tidak sungguh-sungguh menjaga hidupnya bagi Tuhan. 所以当他侍奉主的时候呢，他在主的面前没有好好的保守他的生命。 Ini yang kita butuhkan di awal ketika kita beriman kepada Tuhan agar kita mengalami sukacita. 这就是当我们相信主的时候呢，第一，我们要在主的面前要存有一个喜乐的心。 Sehingga di dalam penderitaan Habakuk mengingatkan kita bagaimana kita bisa bersukacita. 所以哈巴谷提醒我们要如何能在主的面前存有一个喜乐的心。 Yang pertama adalah masih adakah kita mendengar kebesaran Tuhan dalam hidup kita? 我们是否在我们的生命里有听到主的在我们生命当中的伟大呢？ Masih adakah di tengah-tengah pandemi seperti ini kita mendengar keagungan Tuhan? 是否在这疫情当中，我们仍然能听到上帝的伟大呢？ Yang membuat kita gemetar, takjub kepada kebesarannya. 使我们战兢敬仰
上帝的伟大。 Sehingga kita bukan gemetar karena melihat penambahan jumlah yang setiap hari meresahkan kita. 因此，我们不是对于每一天那些患上这个病毒的这个病例增长而感到惧怕。 Kita bukan gemetar karena banyaknya masalah yang terjadi di sekitar kita. 我们不是因此我们的四周围所发生的一些事情而战惊害怕， Tapi kita gemetar karena masih ada suara Tuhan yang membuat kita tuh kagum kepadanya. 我们战惊是因为我们还可以听到主的声音，使我们敬仰他。 Masih adakah kita mendengar keagungan Tuhan, suara Tuhan di tengah-tengah masalah? 是否在我们的困难当中，我们仍然还听到主的声音，听到主的伟大呢？ Dan disitulah kemudian Habakuk melanjutkan di ayat 16b. 接下来这个16节的后半段，哈巴谷先知说。 Dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. 他说：“我只可安静等候灾难之日临到，犯境之民上来。” Ketika Habakuk takut akan Tuhan dan takjub akan kebesarannya, 当哈巴谷这个对耶和华战惊，并且敬仰他的作为的时候， itu yang membuat kemudian dia bisa percaya diri, tenang di hadapan Tuhan. 这使他在主的面前存有一个自信。 Habakuk mengatakan dia sekarang tenang, rest, diam di hadapan Tuhan. 哈巴谷他说，他现在可以安静在主的面前。 Kata tenang itu kata yang sama dipakai untuk memberikan nama Nuh, Nuah, Nuh, tenang, rest. 这个安静的意思就是安息，可以安静在主的面前。 Karena ketika itu mereka melihat keturunan Adam satu persatu betul-betul meninggal, mati karena dosa. 你看到亚当的后裔是一个一个的这个死， Dan disitulah akhirnya mereka memberi nama Nuh karena berharap melalui Nuh mereka mendapatkan ketenangan. 所以他为他起名挪亚，好让透过这个名字，他们可以得到安息、安静。 Yang membuat kita takut gelisah karena kita tidak pernah punya tempat perhentian. 使我们感到忧虑的，因为我们没有一个停靠的之处。 Kita tidak pernah bisa prediksi akan kemana hidup kita. 我们不能预测我们的生命要往哪里去。 Tapi Habakuk mengingatkan ada Tuhan yang agung, disitulah saya tenang. 但是哈巴谷提醒我们，因为有主在那里，因此我能安静。 Poin yang kedua, Habakuk mengingatkan kita ketika kita takjub karena mendengar kebesaran Tuhan. 第二点，当哈巴谷先知提醒我们，因为我们看到主的伟大而感到敬仰， Disitulah seharusnya kita bisa memperoleh ketenangan di hadapan Tuhan. 在那里我们应该在主里，我们可以得到安息。 Ada seorang yang telepon ke saya marah-marah, dia mengatakan ragu-ragu sama Tuhan. 有一个人很生气的打电话给我说，他对主存有一个怀疑、这个犹疑的心。 Betulkah Tuhan itu ada dan berkuasa? 他说：“是否上帝是真的存在掌权呢？ Kenapa sudah 6 bulan lebih tidak kunjung menyelesaikan masalah sederhana seperti ini? 为什么已经过6个月了，那么简单的事还不能这个结束？” Saya kalau ditanya seperti itu jujur jawaban saya tidak tahu kenapa Tuhan membiarkan sampai 6 bulan lebih. 如果有人问我这样的问题，说实话，我也不知道为什么上帝任凭这件事情已经拖了6个月还没有结束。 Jadi saya jawab jujur kepada dia, saya tidak tahu Pak kenapa Tuhan izinkan 6 bulan seperti ini. 所以我很诚实的回答他说，我不知道为什么上帝允许这件疫情已经拖到6个月还没有结束。 Tapi yang saya tahu cuman 6 bulan, baru 6 bulan. 但是我只知道才6个月，才过6个月而已。 Sedangkan berapa tahun hidup kita Tuhan izinkan bebas, apakah kita pakai untuk Dia? 上帝在我们生命当中，他允许我们过那么久的这个生活，有多少时间我们使用我们的时间
来服侍他、侍奉他呢？ Saya rasa saya malu sebagai manusia, baru 6 bulan gak bisa ke mall, saya marah sama Tuhan. 如果身为人，我才6个月不能到这个商场去逛街，我身为人就感到非常羞愧。 Sedangkan 41 umur saya pakai untuk apa buat Tuhan? 我活到41岁了，我用多少的时间来使用来侍奉主呢？ Bukankah seringkali kita cuma pakai untuk kita memoles diri, memperkaya diri, dan kita lupakan Tuhan? 岂不是我们用更多的时间用在自己的身上吗？忘记来侍奉主。 Dia bilang benar juga ya, kalau dilihat seperti itu kita jadi tenang. 他说这样的看法也是对。如果我们有这样的观点，我们可以有一个安静的心。 Kenapa tenang? Karena kita percaya Tuhan akan selesaikan ini, tidak tahu kapan. 为什么我们能安静呢？因为我们相信上帝能解决这个问题，但是我们不知道什么时候。 Saya cuma percaya, karena itu saya bisa tenang. Karena saya percaya ke depan pasti Tuhan akan buat indah pada waktunya. 我只能相信，因为相信使我有一个喜乐的心，因为主会按照他的时间来解决这个问题，成为美好。 Dia tanya, kenapa bisa percaya? 他问我为什么会相信呢？ Balik poin pertama, karena saya sudah sering mendengar kebesaran Tuhan, termasuk dalam hidup saya. 回到第一点，因为在我生命当中已经常常听到主的伟大的事。 Kalau Bapak sering mendengar kebesaran Tuhan dan mengamini itu, harusnya kita percaya kebesaran Tuhan sanggup menyelesaikan ini sekali lagi. 如果你常常听到上帝伟大的事，那么你会相信上帝会解决我们正在面对的问题。 Karena itu kita bisa tenang, rest, nuh. 因此我们就能安静。 Baru disitulah kita bisa melanjutkan. Habakuk kemudian mengatakan dirinya bersukacita meskipun menderita. 所以因此呢，哈巴谷虽然处在这个困难当中，也会有一颗喜乐的心。 Dikatakan ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, hasil panen semua gagal seolah-olah. 17、18节那边说，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中结了羊，棚内也没有牛。 Bahkan dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan sehingga kami bisa kelaparan. 虽然田地不出粮食，我们也会饥饿。 Kambing domba terhalau, lalu tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habis total semua materi. 圈中结了羊，棚内也没有牛，所有的物质都不见了。 Kondisi yang seharusnya kita berduka cita, menangis. 这个情况应该是我们伤心哭泣的， Karena semua materi bukan cuma habis, tapi seolah-olah tidak ada jaminan kita bisa bertahan hidup. 不只说我们的物质全部已经失去了，但是也没有一个保证我们还可以维持生活。 Bahan makanan pun tidak dihasilkan. Bagaimana kita bisa bertahan hidup ke depan? 甚至粮食也没有了，我们只能维持我们未来的生活呢？ Kondisi yang memprihatinkan, menakutkan. 这个情况是非常惧怕的。 Tapi Habakuk mengingatkan kita di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Kenapa? Karena Allah itulah yang menyelamatkan aku. 那18节那边哈巴谷说：“然而我要因耶和华欢欣，因救我的上帝喜乐。” Habakuk bukan mengajarkan kita untuk menipu diri. 哈巴谷不是教导我们欺骗自己， Dia mengajarkan kita untuk melihat dengan lebih utuh, lebih luas. 他教导我们要看得更广、更全面。 Kesulitan saat ini, betul saat ini. 现在我们所面对的这个困难，是的， Seolah-olah dalam titik ini saat ini kita tidak selamat. 好像在这个点，在现今，好像我们没办法被拯救。 Tapi jangan pernah lupa di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan keselamatan itu bahkan sampai nanti. 但是我们不要忘记，上帝已经
拯救了我们从今时到永远。 Jadi keselamatan itu bukan cuma saat ini, yaitu ketika saya punya jaminan materi. 这个上帝的拯救不是表示说我们现在有足够的物质， Keselamatan yang sesungguhnya adalah ketika saya di dalam Tuhan. 真正的拯救就是当我们在主里面的时候， Saya boleh tidak punya materi saat ini, 我可以现在没有拥有这个物质， tapi ketika saya di dalam Tuhan yang setia pada janjinya, 但是如果我在这个主这个他的应许还有他的信实里的时候， tidak mungkin dia tidak bisa menyertai kita sampai kesudahan. 他会与我们同在直到永远。 Tapi sebaliknya, 相反的， adalah hal yang menakutkan ketika kita punya semua materi, 更可怕的是，当我们拥有一切的物质的时候， tapi tidak pernah ada Tuhan di dalam hidup kita dan kita tidak pernah di dalam Tuhan. 但是我们却没有上帝的同在，我们也没有在上帝里面。 Kita cuma nikmat saat ini, selamat saat ini, 我们只是享受现今的生活， tapi tidak sampai nanti ke depan. 但是没有到前面未来。 Habakuk mengingatkan dia bersuka cita karena dia melihat keseluruhan. 哈巴谷先知他表示了他喜乐的心，因为他可以全面的看到。 Saat ini kita boleh mungkin sulit kesusahan dalam usaha kita. 我们可能今天面对我们事业的困难， Mungkin kita sulit karena kehilangan anggota keluarga kita. 很可能我们失去了我们的家人， Mungkin kita sulit karena kita sudah mulai sakit. 可能我们困难，因为我们开始生病。 Tapi jika kita di dalam Tuhan, bukankah harusnya kita bersuka cita? 但是岂不是如果我们在主里面，我们有一个喜乐的心吗？ Ada seorang yang telepon saya juga mengatakan saya benci kepada Tuhan. 有一个人也打电话给我，他说他恨上帝。 Sudah di dalam Tuhan, Tuhan izinkan sampai seperti ini, bangkrut pula. 他说上帝允许这件事情发生，并且使他的事业破产。 Kita di dalam masalah atau tidak, nggak lihat dari agama memang. 无论我们处在任何的一个情况之下，我们当然不能从宗教的角度来看。 Saya cuma katakan pada dia, pernah nggak bayangkan di saat seperti ini kita tidak di dalam Tuhan. 你们想象过吗？如果你处在像这样的情况之下，但是你没有在主里面， Meskipun kadang di dalam Tuhan itu kita jadikan dia kambing hitam, lampiasan marah kita. 虽然我们在主里面的话，但是我们常常就是把我们的主这个背黑锅。 Tapi pernahkah kita bayangkan di tengah-tengah masalah seperti ini yang tidak menentu, tapi tidak ada Tuhan dalam hidup kita? 但是你能想象吗？在这个不定的这个时期、困难的时期，却没有上帝在我们的生命里面， Yang membuat kita tetap bertahan seperti ini, tetap melakukan ibadah live streaming seperti ini, 使我们能继续生活，继续透过视频的方式来敬拜主。 Karena meskipun kita salahkan Tuhan, tapi dari hati kecil kita sadar di dalam Tuhan ada pengharapan. 虽然我们可能错怪上帝，但是在我们内心深处，我们还深信在主里面，我们仍然有盼望。 Karena itu kita semua tidak mengakhiri hidup kita dengan sia-sia, kita tetap bertahan hidup sampai hari ini. 因为我们没有过一个突然的生活，我们仍然活着到今天。 Karena ada sumber kekuatan yaitu pengharapan di dalam Tuhan. 因为有一个盼望的这个源头，在主里我们有盼望。 Pernahkah kita bayangkan di tengah-tengah situasi seperti ini kita tidak di dalam Tuhan? 你曾经想象过吗？当我们处在这样的困难的时候，我们没有在主里面。 Jadi mari kita belajar berhenti menyalahkan Tuhan, tapi kita mulai membuat orang lain iri karena kita di dalam Tuhan. 我们要开始停止错怪上帝，我们要使别人羡慕我们有在主里面。 Dan disitulah
kita melihat yang dilakukan Habakuk terakhir. Dia mengakhiri dengan memberikan pengakuan iman dia. 在这里我们看到，在哈巴谷书第3章那边，哈巴谷做一个总结，他如何的这个荣耀主的名。 Saya tetap bersuka cita karena saya di dalam Tuhan, saya punya pengharapan meskipun saya menderita. 他说：“然而我要因耶和华欢欣，因救我的上帝这个喜乐。虽然我还处在这个困难当中。” Dan disitulah dia memberitakan kekuatan baru dia. 在那边他就宣告他得到新的力量。 Dikatakan di dalam ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. 19节那边他说：“主耶和华是我的力量，又使我稳行在高处。” Dia sadar di dalam Tuhan, meskipun dia kecil, tapi Tuhan akan membuat dia kuat seperti kaki rusa. 哈巴谷先知他知道耶和华是他的力量，他也使他的脚如母鹿的这个蹄，又使他稳行在高处。 Kaki rusa itu kecil, 这个鹿的这个脚是很小的， tapi Tuhan membuat kakinya itu kuat berjejak untuk bisa mendaki gunung. 但是主呢，却使这个鹿的脚可以爬山。 Karena itu Habakuk sadar, saya berhadapan dengan Allah yang maha besar, agung. 所以哈巴谷他清楚知道，他正在面对这个伟大的上帝。 Sedangkan kaki dia adalah seperti kaki rusa yang kecil yang seolah-olah lemah tidak berdaya. 他的脚却那么的小，好像没有力量的脚。 Tapi Tuhan mengizinkan kaki rusa yang kecil seperti itu bisa tidak masuk akal, menjejaki bukit-bukit dengan sangat kuat. 但是我们无法想象的，上帝却赐给这个像这个鹿的脚那么小，但是它却可以稳行在高处，可以爬山。 Seharusnya itu yang kita lakukan, meneladani Habakuk. 这应该是我们应该做到的，我们要效法这个哈巴谷。 Kita bersuka cita dalam kekuatan kita di dalam Tuhan. 我们在主里面这个喜乐。 Kita bersuka cita meskipun sedang di dalam kesulitan. 虽然我们处在一个困难当中，但是在主里面，我们仍然有喜乐。 Karena mirip seperti Ayub, meskipun semua habis, tapi tetap di dalam Tuhan, Tuhan akan pulihkan. 就像耶伯一样，虽然一切都失去了，但是在主里面，他相信主能这个恢复他。 Bersuka cita karena di dalam Tuhan ada pengharapan. 在主里面喜乐，因为在主里我们有盼望。 Karena itu jangan berhenti berharap. 所以呢，我们不要停止盼望。 Tuhan setia, kita sudah mendengar kebesarannya dan kesetiaannya. 上帝呢，他是信实的，他会垂听我们的祷告。 Justru yang harusnya kita lakukan buat orang lain iri, ada Tuhan di dalam penderitaanku. Bagaimana dengan kamu? 相反的，我们要使别人看到我们在主里面，使别人羡慕我们。 Saya pernah mengkonseling orang yang sulit. 我常常我有辅导过一个困难的人， Dia mengatakan, kamu tidak mungkin tahu kesulitan saya. Kamu tuh cuma hamba Tuhan yang ketawa-ketawa tok. 他说：“你不可能清楚知道我面对的困难，你只是生普在那边常常笑的。” Tapi ketika saya mendengar kesulitan dia, betul berat sekali penderitaan dia. 当我听到他的困难的时候，是的，他面对的困难是非常大。 Lalu saya bilang setiap orang diberikan kesulitan masing-masing, tiap orang berbeda-beda. 所以我就对他说，每个人都会面对不同的困难。 Saya pun juga pernah diizinkan susah. 上帝也允许在我的生命当中面对困难过。 Saya ceritakan semua kesulitan saya ganti dan dia diam tidak jadi nangis. 我就向他诉说我所面对的这个困难，变成他不曾哭了。 Lalu dia bilang, ternyata kamu lebih kasihan dari saya. Kok nggak mati saja? Kurang ajar dia. 后来他却对我说：“原来你比我更可怜，为什么你不死了算？” Saya mau konselingin dia, malah saya disuruh mati. 我要为他辅导，他却对他说：“你去死算了。” Tapi saya bilang sama dia, kenapa kamu saya bisa seperti ini meskipun sulit? 然后对他说：“虽然我面对困难，但是为什么还是仍然会这样呢？”
Karena ada yang saya punya yang kamu tidak punya. 因为我所拥有的你没有， Saya punya pengharapan di dalam Tuhan yang kamu tidak punya. 我在主里面有盼望，你却没有。 Karena itu saya konseling kamu karena saya mau kamu punya pengharapan itu. 所以我为你辅导，好让你也有这样同样的盼望。 Daripada kamu mengakhiri hidupmu dengan tidak baik, 比起你不好的来结束你的生命， saya ingin kamu mulai menghidupi hidupmu dengan pengharapan di dalam Tuhan. 我要你在主里面过一个充满盼望的生活。 Akhirnya orang itu menjadi Kristen dan menjadi Kristen yang saya mendengar dia cukup bertumbuh. 最后，他这个人也变成了基督徒。我听说他也是属灵上非常成长的一位基督徒。 Itulah kekuatan baru di dalam Tuhan. 这就是在主里面所谓的新的力量。 Itulah yang membuat kita bisa bersukacita meskipun sulit dan itu bukan menipu diri. 这是所谓的，虽然我们处在困难当中，我们仍然能喜乐。这个不是来欺骗自己的。 Pertanyaan, masih adakah Tuhan dalam hidup kita? 问题是说，是否在你的生命里还有主呢？ Jika ada, berharaplah sekali lagi di dalam Dia. 如果有的话，你再次的在主里面这个向他有盼望。 Dan itulah sukacita kita sejati. 这就是所谓的真正的喜乐。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. 我们来低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami belajar hari ini dari Habakuk. 主啊，我们今天从哈巴谷的身上学习到， Bagaimana dia bisa bersorak-sorak meskipun di tengah kesulitan. 他怎能在这个困难当中仍然有喜乐呢？ Dan itu ternyata bukan menipu diri, tapi karena bagaimana dia menyatakan imannya yang kuat. 原来这个不是欺骗自己，而是他如何的来宣告、见证了他的信心。 Karena dia sadar di tengah kesulitan masih ada Tuhan yang besar yang dia dengar keagungannya. 因为虽然在这个困苦当中，他仍然听到有伟大的上帝。 Yang meskipun membuat dia gemetar, tapi itu menghasilkan satu ketenangan karena ada Tuhan yang mengendalikan hidup dia. 虽然这个使他战惊，但是他能安静，因为相信主控制了这一切。 Sehingga ketika takut dia bukan menghindar dari Tuhan, tapi justru menundukkan diri di hadapan Tuhan. 所以当他害怕的时候，不是远离上帝，而是来亲近上帝，来降服在主的面前。 Karena ketika dia mendengar Tuhan yang besar itu, disitulah dia berpengharapan. 因为当他听到伟大的上帝的时候呢，在那里他有盼望。 Dan bukankah itu sukacita sejati ketika di dalam kesulitan kami masih bisa punya pengharapan? 岂不是这就是所谓的真正的喜乐吗？因为我们在困难当中，我们仍然有盼望。 Karena hidup ini kami boleh punya materi atau kami boleh tidak punya materi. 因为在我们生命当中，我们可以拥有物质或没有这个物质， Asalkan kami boleh tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, itu cukup bagi kami. 只要我们在主里面有盼望，这就足够了。 Dan disitulah kami bisa mengatakan pada dunia, inilah bagaimana iman kami. 这就是我们可以向这个世界宣扬，这就是我们的信心。 Kami bisa mengatakan pada dunia di tengah kesulitan kami kuat, kami bersukacita karena Tuhan adalah kekuatanku. 我们能告诉这个世界，虽然在这个疫情困难当中，我们仍然坚固，我们仍然有盼望，因为我们在主里面。 Dan biarlah dengan iman seperti ini kami boleh bersaksi di tengah kesulitan. 好，让我们以这样的信心，在这个困难当中，我们可以做美好的见证。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. 祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。